Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan perbincangan mengenai istihadah kubra. Semoga Allah melapangkan dada dan minda kita untuk memahami perkara berkaitan dan seterusnya kita terkeluar daripada kekeliruan dan kesamaran dalam menghukumkan haid dan istihadah. Baik, kita sekarang dah sampai siri ke-15 hari ini, iaitu perbincangan mengenai istihadah kubra. Hari ini kita tengok lagi contoh keadaan darah yang keluar dan cara menghukumkan haid dan istihadah supaya menambahkan kefahaman dan mudah untuk kita menyelesaikan permasalahan istihadah ini. Kak Nur rasa kita perlu memahirkan diri kita mengenai cara mengira haid dan istihadah sama ada menggunakan kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Ini penting supaya bila terjadi kepada kita ataupun kita nak menyelesaikan masalah orang lain, terutamanya keluarga kita, kita boleh faham dan kita boleh selesaikan. Okey. Dan sekali lagi Kak Nur nak ingatkan, kita sekarang ni membicarakan cara menyelesaikan permasalahan istihadah kubra, iaitu apabila darah keluar melebihi tempoh maksimum haid 15 hari. Jika darah tidak melebihi tempoh itu, kesemua darah-darah yang keluar dihukumkan haid walaupun dalam pelbagai tahap. Kak Nur bimbang, ada yang tak faham bila kita sebut kaedah tamyiz, darah kuat akan dihukumkan sebagai haid, darah lemah dihukumkan sebagai istihadah. Bimbang, ada juga yang guna kaedah tamyiz ini dalam keadaan darah yang tidak melebihi 15 hari. Kita bimbang sangat sebab daripada soalan yang diajukan, pernah ada soalan yang diajukan, iaitu dia kata gini, darah awal tu darah merah, lepas tu warna coklat dia kata, lepas tu keruh, lepas tu kuning. Dia tanya, tahap mana saya boleh mandi wajib? Maksudnya, bimbang sangat Kak Nur. Tuan awak tanya ni dah masuk lagi, kita pesan dah supaya masuk awal sikit sebab kita mungkin kita nak sentuh nak sentuh menggunakan gambar rajah supaya mudah faham. Ya dah? Jadi, kalaulah soalan ni tanya macam ni, jadi seolah-olah bila dia belajar tu, dia tahu dah sepatutnya kena guna kaedah tamyiz, kena tengok darah. Sedangkan darah dia tu tak lebih lagi 15 hari. Maksudnya dia tanya dah masa mana dia nak mandi wajib. Dia kata dia tak faham. Kat mana darah lemah dia. Tu dia. Sebab kalau faham, mestilah hari ke-16 tu mandi wajib. Ya dah? Hari ke-16 kita mandi wajib. Maknanya cuma kita tengok darah lemah dan darah kuat saja. Hak kuat kalau lah merah keluar dulu. Kalau hari ke-16 tu tak ada merah, maksudnya kita boleh mandi wajib.
Jadi soalannya tu macam seolah-olah bila keluar dah contohnya, Kak Nur bagi contoh supaya orang lain pun dapat faham lah makna apa permasalahan ni. Okey, ni soalan hak Iri tanya lah ke Kak Nur ni. Dah masuk lagi. Minggu lepas dia masuk tapi masuk lewat sikit. Jadi tu mungkin jadi dok faham. Nampak tak yang Kak Nur share tu? Aluh lah sikit sebab bila Kak Nur nak buat besar, dia jadi pecah. Nampak tak? Ke orang lain tak dengar? Dengar tak suara Kak Nur? Nampak. Nampak? Okey. Okey, sebelum tu memang banyak lagi lah soalan-soalan yang ditanyanya. Tapi hok kedian ni dia tanya gini pula. Kak Nur pun apa nampak kau kan tengok dah jauh. Okey. Dia tanya gini. Period saya biasanya hari pertama hingga 8 darah merah. Lepas tu akan keluar coklat gelap, keruh dan las kuning sehingga hari ke-15. Hari ke-16 biasanya memang dah clear. Just ada juga sebulan 2 yang masa hari ke-16 still ada kuning sikit-sikit. Sebelum ni saya ikut mazhab Syafi'i yang menyatakan maksimum period adalah 15 hari 15 malam. Tapi tempoh suci saya pula tak cukup. Jadi lepas saya dengar explanation Ustazah dalam siri ke-4 tu, saya nak pendekkan waktu period. Maksudnya gitu. Lepas tu, sebelum tu ada pula dia tanya soalan. Soalan gini. Kalaulah dari awal tu darah merah, lepas tu coklat gelap, lepas tu keruh, lepas tu kuning. Tahap yang mana yang boleh saya mandi wajib? Darah lemah dikira warna apa? Coklat, kuning atau keruh? Gini. Maksudnya dia tanya gini. Jadi, seolah-olah dia keliru lah pulaknya. Bila dengar kita guna kaedah tamyiz ni, rupanya dia kata macam seolah-olah kena mandi wajib terdahulu. Dulu lagi kena mandi. Bila berubah warna keruh tu kena mandi wajib lalu. Bukan gitu. Maksudnya kalaulah darah tu keluar dalam tempoh 15 hari lagi, tak wajib mandi. Tak wajib mandi walaupun tahap keruh, kuning, apa benda tak boleh mandi wajib lagi. Kecuali darah itu melebihi 15 hari. Maknanya hari ke-16. Barulah kita kena buat analisis. Analisis tu yang pertamanya, adakah hari ke-16 tu kita kena mandi wajib? Ataupun hari ke-16 itu kita tak boleh mandi wajib. Bergantung kepada darah-darah yang keluar. Tu dia. Kalaulah kita berada dalam keadaan darah lemah dah, maknanya hari sebelum-sebelum tu dah ada darah kuat. Merah ada dah. Merah tu maknanya cukup dah syarat. Maksudnya hari ke-16 kita boleh mandi wajib. Tu dia. Dan yang kedua, analisis apa yang perlu kita buat? Kita kena tetapkan haid kita berapa hari. Sebab bukan 15 hari haid kita. Kalaulah kita tak pernah pun mengalami haid 15 hari. Dan juga kalau berdasarkan gambar rajah ni, maksudnya tak sampai. Gambar rajah kita tengok yang dia kata tadi. 8 hari keluar darah merah. Hari ke-9 warna coklat. Hari ke-13, 14 keluar darah keruh. Hari ke-15 kuning. Maksudnya ginilah hak ya kabarnya. Jadi kadang-kadang tu dia kata hari ke-16 ada darah. Kalau kadang-kadang tak ada. Itu dia. Jadi kalaulah 15 hari ni, dia tanya seolah-olah masa mana nak mandi wajib ni? Hak keruh tu bila? Maksudnya gitu. Jadi tak boleh dah dalam perjalanan tu kita tak boleh mandi wajib lagi. Dalam perjalanan sehingga hari ke-15 tak boleh mandi wajib lagi. Sebab kemungkinan darah itu berhenti
pada hari ke-15 ataupun hari ke-16 tapi tempoh jamnya tak cukup 360 jam. Contohnya, hari pertama keluar darah pukul 4 petang. Ia tanda dah hari pertama ni. Lepas tu hari ke-16, mungkin masa Zuhur tu dah berhenti darah. Maksudnya ni dalam tempoh 360 jam lagi. Jadi kesemua darah-darah itu dihukumkan sebagai haid. Tu. Jadi tak boleh mandi wajib lagi lah walaupun kita kata sini dah keruh dah. Tu. Okey, orang lain faham tak apa yang Kak Nur nak sampaikan ni? Cuba respon sikit. Takut Kak Nur cakap seorang tak dengar. Faham Ustazah. Okey. Jadi kita nak mandi wajib ni pada hari ke-16 yang mana darah itu melepasi tempoh 360 jam. Barulah kita berkira-kira. Kita kena buat analisis. Ustazah selalu sebut kena buat analisis. Analisis apa? Analisis. Boleh tak mandi wajib pada hari ke-16 ni? Itu yang pertama. Yang keduanya, kita boleh tak lagi menetapkan haid kita berapa hari. Jadi kalau tengok kepada gambar rajah ni, hari ke-16 ni kita boleh dah mandi wajib sebab hari ke-16 ni darahnya lebih lemah berbanding dengan darah yang keluar sebelum ni. Terutama hari pertama sehingga hari ke-8 ni yang lebih kuat. Maksudnya kita boleh mandi wajib hari ke-16. Itu yang pertama. Yang keduanya, boleh tak kita nak tentukan haid kita ni lagi? Maksudnya. Okey, siapa dia nak jawab ni? Berapa hari haid kita dalam keadaan yang macam ni? Siapa dia nak jawab ni? Ni Kamilah masuk. Kamilah dengar tak? Ya, Ustazah. Tadi Kamilah dah dengar tau. Duduk baru masuk ni Ustazah. Okey, ni Ustazah nak tanya sekali lagi ni. Hari tu kan Kamilah tanya. Kamilah tanya. Ni. Ya tak? Kamilah tanya gini. Darah awal merah kan? Lepas tu coklat gelap. Lepas tu keruh. Lepas tu kuning. Tahap yang mana saya boleh mandi wajib? Ya tak? Okey, jadi apa yang menyebabkan Kamilah keliru tu sebenarnya? Sekejap, saya tanya ni aku dah ingat coklat kuning atau keruh. Aku dah ingat apa. Lepas tu kan Kamilah tanya pula, darah lemah dikira warna apa? Coklat ke, kuning ke atau keruh dah? Coklat kuning atau keruh? Saya tanya Ustazah. Aku dah ingat saya tanya ni. Ni sebabnya ada soalan ni Ustazah. Lepas tu sebelum tu Kamilah tanya ni lah. Ni. Jadi Kamilah keliru ke masa mandi wajib ke macam mana? Sebab masa tu nak sampai 15 masa ni saya dah masuk kelas mana banyak benda saya confuse juga masa tu. Saya confuse. Lepas tu darah tu nak sampai lagi 15. Dekat kalau ikutkan dekat nak sampai 15 lebih rasa. Lepas tu kan saya tanya Ustazah. Kalau ikut 15 lebih dia saya keluar gini itu Ustazah, yang contohnya hari pertama dia ada setitik, kedua titik gitu. Hari kedua pun setitik, dua titik, tiga. Lepas tu tiba-tiba hari yang kelima baru yang dia keluar darah, warna darah merah biasa. Warna merah biasa macam kira darah normal lah. Lepas tu bila kira-kira tu darah saya tu macam 15 hari lebih. Masa saya Ustazah tu dekat nak 15 dah rasanya. Lepas tu yang Ustazah kata yang depan tu, yang 5 hari ke depan tu kira istihadah. Kalau darah tu lebih dari 15 hari, maksudnya hari ke-16 tu kita kena buat analisis. Analisis yang pertamanya, boleh tak kita nak mandi wajib hari ke-16 tu? Kalau hari ke-16 tu darah masih kuat,
Maksudnya banyak-banyak hari tu hari ke-16 kuat sekali darah. Maksudnya hari ke-16 tak boleh mandi wajib. Gitu. Ada? Oh ya, saya tu masa start daripada hari yang ke-5 tu kan. Hari satu, 2, 3, 4, 5 tu setitik, 2 titik. Setiap hari tu mesti 2 titik, 2 titik. Sampai hari ke-5 darah dia merah, konsisten merah. Dekat nombor HP 15 hari dah konsisten. Lepas tu saya ingat Ustazah kata, tunggu tengok cek sama darah kalau bertukar warna je. Bertukar warna Ustazah kata tak boleh mandi wajib dah. Saya ingat tu. Maknanya darah tu bertukar dia darah lemah lah masa tu. Kalau hari ke-16 tu maksudnya darah lebih lemah. Contohnya yang sebelum-sebelum tu memang dah darah kuat ada dah kan. Hari ke-16 tu memang lemah daripada darah-darah sebelumnya. Baru boleh mandi wajib pada hari ke-16. Tapi andai kata hari ke-16 tu darah kuat. Darah kuat daripada hak yang ada lemah. Maksudnya. Tak boleh mandi wajib lah. Hari ke-16 tu. Tu. Faham tak? Bila nak mandi wajib? Mungkin tanya pula bila nak mandi wajib. Jadi kita kena mandi wajib apabila darah bertukar menjadi lemah semula daripada hak yang kita nak mandi wajib tu. Start hari 16. Mungkin hari ke-16 tu darah yang lebih kuat lah daripada sebelum-sebelum ni. Mungkin 4 hari. 16, 17, 18, 19. Hari ke-20 tu dia tukar jadi lemah pula. Jadi hari ke-20 tu boleh mandi wajib. Faham tak? Boleh mandi. Ia akan kira istihadah Ustazah. Nanti dulu. Maknanya tindakan kita sebab tadi. Tindakan kita dah tahu. Sebabnya kita kena buat analisis. Daripada analisis tu baru kita boleh tetapkan haid kita berapa hari. Bila kita dah tetapkan haid kita berapa hari berdasarkan darah kuat, maksudnya darah-darah yang lemah tu dihukumkan istihadah. Bila dihukumkan sebagai istihadah, kita kena qada balik solat yang kita tak tunaikan. Tu maksudnya. Faham tak? Faham dah Ustazah. Ustazah segi kalau macam warna tadi macam saya ni berhenti dah molek ngam-ngam. Hari ke-16 tu dia dah berhenti pagi tu. Contohnya kalau darah tu berterusan itu Ustazah kata kita kena ikut hukum adat dah kan tau. Nak hari ke-16 tu baru saat ni Ustazah pegang. Kalau hari ke-16, contohnya gini. Hari ke-16 tu ada darah. Ni kita buat hari ke-16 tu darah yang lemah lah. Daripada hari pertama. Sebab ni soalan Kamilah juga kan. 8 hari merah. Lepas tu 4 hari coklat. 2 hari keruh. Lepas tu hari ke-16 ni kuning. Hari ke-15 dan 16 ni kuning. Jadi kalau kita nak tengok sini, kita nak mandi wajib ni, kita kena tengok cukup tak 360 jam. Tengok, hari pertama ni pukul berapa darah mula keluar. Tu. Kalau hari pertama, keluar pukul 4 petang contohnya. Tiba-tiba kita kata hari ke-16 ni, dah sebab lebih dah sebab hari ke-16. Pukul 8 pagi, pukul 6 tak ada darah, kita nak mandi wajib. Tak boleh. Kita kena mandi wajib pukul 4 lebih. Sebab sini pukul 4 kan? Pukul 4 petang. Maksudnya hari ke-16 ni pukul 4 seminit ataupun lebih baru kita boleh mandi wajib. Kita tak boleh mandi wajib sebarangan sebab tengok cukup tak 360 jam. Sebab kalau kita kira hari saja, kemungkinan lah hari ke-16 kita kata dah lebih dah. Tapi kalau ikut jam, mungkin pukul 2 tu tak sampai lagi 360 jam. Tu. Okey. Jadi kalau kita catat macam ni, hari ke-16 kita boleh hukumkan haid kita 8 hari sahaja. Dalam keadaan macam ni kita tak boleh gabungkan. Memang kalau darah yang semua ni 4 tahap. Maksudnya Ustazah sebut dah hari tu. Kalau darah ke semua ada 4 tahap, kita boleh gabungkan 3 daripada 4. Tapi dalam masalah ini tak boleh gabung sebab darah keluar tidak mengikut tahap. Yang keruh ni sepatutnya berada di belakang. Kalau macam ni, boleh gabung.
Kalau gambar rajah 2 ni boleh gabung. Haid dia 14 hari. Tapi gambar rajah 1 ni 8 hari je haid. Itu kita nak kena faham betul-betul. Sebab bila kita tersilap, kita gabung belaka hak nombor 1 ni, tak kena lah. Sebab kemungkinan ada ibadat yang tertinggal. Tu dia. Jadi 2 gambar rajah ini menunjukkan perbezaan bilangan haid dan istihadah. Walaupun keseluruhan bilangan hari yang keluar darah tu sama je. 16 hari belaka. Tapi bilangan haid tak sama. Hak atas ni, macam Kamilah ni. Kamilah ni 8 hari je sepatutnya haid dia. Ustazah, saya rasa macam Kamilah lain je sebab saya tengok soalan pun. Saya lain sikit. Sebab saya tengok gambar, saya tak pernah guna gambar ni. Memanglah ni ustazah yang buat gambar ni. Dan ni bukan hak Kamilah ke ni? Saya lain sikit ustazah, soalan saya mikir. Ya. Kat Dan ni Telegram bukan awak ke ni? Soalan tu kat Telegram ke tu? Dalam Telegram. Saya dah pernah WhatsApp ustazah kat Telegram. Saya WhatsApp personal. Saya call ustazah tu saya tanya sikit. So saya kata, soalan saya. Soalan saya yang ada orang lain ke? Saya kata saya rasa macam warna darah ke lain saya sikit gitu. Ya. Orang lain agaknya Kamilah lain. Segi 4 saya dah masuk lagi ustaz saya tu. Tapi daripada soalan tu macam awak kata tengok dah siri 4 dulu kan. Yalah siapa-siapa pun. Sebab saya dah masuk kelas masa ustaz tu. Okeylah. Maknanya nak khabar sini hari ke-16 ni lepas 360 jam baru kita boleh bertindak. Maksudnya gitu. Bertindak yang pertamanya kita bertindak mandi wajib. Dan kita nak mandi wajib tu kita tengok adakah hari ke-16 itu hak selepas 360 jam itu darah yang lebih lemah daripada hari-hari sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya 1 hingga 8 ni dah ada darah kuat merah. Maksudnya hari ke-16 hak lepas 360 jam tu kuning. Kuning ni dia lebih lemah daripada warna merah. Maksudnya boleh mandi wajib pada hari ke-16. Dan yang kedua kena hukumkan haid kita. Berdasarkan darah-darah yang keluar lah. Kalau berdasarkan gambar rajah ni, maknanya haid dihukumkan 8 hari sahaja. Walaupun sebelum ni kita dah belajar. Boleh gabung kalau darah keluar lebih daripada 2 tahap. Hak ni sama sekali ni ada 4 tahap darah. Warna merah, coklat, keruh, kuning. Sepatutnya kita kena gabungkan 3 daripada 4. Tapi dalam masalah ni tak boleh gabung sebab darah keluar tidak mengikut tahap. Sebab kuning ni dia lebih kuat daripada keruh. Kalau macam ni baru boleh gabung. Maknanya merah, coklat, kuning, keruh. Baru boleh gabung. Mandi wajib tu sama je. Boleh mandi wajib pada hari ke-16. Cuma haid saja. Bilangan haid je tak sama. Hak yang pertama ni haid 8 hari sahaja. Hak yang kedua ni haid dia dihukumkan 14 hari. Hak yang kedua ni hak bawah ni dia hanya kena qada solat sehari saja hari ke-15. Tapi hak yang pertama ni dia kena qada selama 7 hari. Bermula hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 hari. Tu beza. Walaupun kita kata keseluruhan darah-darah yang keluar ni 16 hari belaka. Dan kita buat analisis pun hari ke-16. Tapi bilangan haid tak sama. Tu dia. Sebab itu kita kena faham di sini. Kena catat, itu yang penting sekali catatan. Okey. Ada tak siapa-siapa nak tanya? Ustazah, kalau 13, 14 tu tiba-tiba hitam. Okey, kalau tiba-tiba hitam, 13 dengan 14 hitam. Maksudnya hari ke-16 dah hitam kan? Kalau 16 dah hitam, maksudnya kita boleh mandi wajib hari ke-16 ni. Dan kita hanya hukumkan hitam ini sahaja sebagai haid. Sebab hitam ni darah yang paling kuat. 2 hari hitam. 2 hari haid. Okey. Kecuali
hak hitam ni tak berhenti pada hari ke-16. Tak boleh mandi wajib lagi hari ke-16 tu. Kita kena tunggu darah hitam tu keluar. Kalaulah darah hitam tu berhenti, maknanya kurang daripada 15 hari, hitam itu dihukumkan haid. Tapi kalau hitam tu lebih 15 hari pula, tak boleh hukumkan hitam itu sebagai haid. Tu cara kita tak boleh guna kaedah tamyiz, kena tukar kepada kaedah adat. Okey. Betul tak Kamilah tanya ada selagi mengenai waktu suci tak cukup 15 hari? Ada tak Kamilah tanya itu? Waktu suci tak ada Ustazah. Cuma Ya, kongsi waktu lepas pada keguguran itu, saya kongsi sebab dia jadi mari panjang gitu, tempoh yang panjang. Waktu suci tak cukup 15 hari tak ada? Tak ada Ustazah. Sebab saya masa tu baru period pertama lepas pada keguguran tu, baru period pertama mari. Ni ada orang lain lah agaknya ni. Tapi dia tulis Kamilah juga ni. Kamilah Kasih juga. Kamilah Kasih. Tahu lah. Orang lain. Dah masuk koknya dah dalam ni. Sebab saya masa ni saya masuk kelas lepas pada saya tanya Ustazah, saya kata segan masuk kelas je lah, dah tanya-tanya lepas tu baru saya tanya masuk kelas. Tak apalah makna tak cukup tak cukup apa? Tak cukup 15 hari tu tak ada. Ada tak nak tanya hak tak cukup suci 15 hari? Kok ada orang lain yang tak berapa faham. Kalau darah dia tak cukup suci dia 15 hari. Sebab dalam mazhab kita yang muktamadnya suci mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Ada tak nak tanya mengenai waktu suci? Okey, Assalamualaikum Ustazah. Salam. Macam saya, 8 hari dia warna hitam. Lepas tu 9 hari baru dia darah kuat, warna merah. Sehingga 15 tu kuat lagi. Mana pula kalau hitam dengan merah, hitam yang lebih kuat. Tapi sikit hitam tu maksudnya. Sikit tu cukup tak 24 jam hitam tu? Cukup. Kalau cukup, dia dihukumkan sebagai haid. Okey, yang merah lepas tu pula 7 hari tu, macam mana tu? 9 hari hitam? 9 hari hitam? Hari ke-9 tu baru merah banyak macam kita haid biasa. Dah bau merah. Bau yakin, bau macam haid. Okey, kita tengok sifat dia. Sebab kalau kita nak hukumkan sebagai darah kuat ni sebenarnya melalui tiga elemen. Yang pertamanya warna. Yang keduanya sifat darah tu. Yang ketiganya bau. Okey, kalaulah contohnya dia warna hitam. Warna je hitam. Tetapi sifat dia cair. Dan bau dia tu memang tak berbau langsung. Berbanding dengan warna merah. Warna merah ni pekat. Maksudnya merah lebih kuat. Mungkin dalam situasi Lutfiah ni sama. Ya tak? Maksudnya? Betul. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, merah dihukumkan sebagai haid. Okeylah, betul lah. Maksudnya merah akan dihukumkan sebagai haid selagi mana merah tu tak lebih 15 hari. Okey, jadi bermula hari ke-9 tu warna merah sehingga hari ke? Sekarang ni 15. Okey. Kalau 15 merah jugalah maksudnya. Ya. Okey. Jadi hari ke-16 kalau tetap merah juga tak boleh mandi wajib lagi hari ke-16. Dia kena tunggu hak merah itu berhenti. Sama ada darah tu terus berhenti ataupun darah tu bertukar kepada warna yang lebih lemak. Baru boleh mandi wajib. Okey, maksudnya yang hitam 8 hari tu kena kodok lah semayang tu. Kena kodok lah bila kita dah dapat dah hukum nanti. Contohnya hari ke-20 berhenti darah merah kan. Jadi kalau hari ke-20 berhenti maksudnya 12 hari yang merah yang boleh dihukumkan haid tu. Jadi 12 hari lah haid kita. Jadi hak 8 hari sebelum tu kena qada. Tu.
Okey, maksudnya bermula hari ke-9 tu baru 1 haid. Tapi sekarang ni kita tak boleh lagi kata haid ni. Kita tak boleh kata haid lagi. Sebab darah hitam, darah kuat tu tak betul lagi. Okey. Tapi kena hati-hatilah. Oh itu sebab jadi gini lepas kita ambil ubat tu, kita cocok ubat tu jadi gini. Memang lepas pada kita biasanya itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya istihadah, penggunaan alat mencegah kehamilan, mungkin ubat, tu antaranya lah. Tapi kebanyakan orang bila dia guna ataupun dia makan pil mencegah kehamilan, gini lah berlaku. Kadang-kadang dia keluar sikit-sikit. Sampai 30 hari tu sikit-sikit. Dalam tempoh 15 hari tu memang tak cukup 24 jam. Maknanya bukan haid. Lepas tu nak kira 16 hari lagi tu pula tak cukup juga. Maksudnya. Bukan haid lah. Tapi keluar semua setiap hari. Okay. Lepas tu Lutfiah kena tengok. Kalau hari ke-9 ni, jangan sampai hak darah merah tu lebih 15 hari. Kalau bila lebih 15 hari, kita tak boleh hukumkan hak merah tu sebagai haid pula. Kita tak boleh guna kaedah tamyiz. Kita kena guna kaedah adat haid yang terdahulu. Okey, boleh faham tak? Okey, faham. Terima kasih Ustazah. Okey. Ustazah. Kalau macam tempoh haid kita tu, contohnya dalam sehari, warna hitam tu dia tubik dalam satu waktu je. Dia dikira haid ke tak? Sebab kalau tak cukup kalau tak cukup 24 jam, walaupun dia darah kuat daripada darah-darah yang lain, tak boleh hukumkan dia sebagai haid. Sebab tak cukup syarat lah tu. Syarat dia mesti kita nak hukumkan haid ni, mesti darah hak tu cukup 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Kalau dia keluar, contohnya dia keluar, hari pertama tu keluar tapi tak cukup 24 jam. Mungkin sehari je. Sehari je. Ataupun sekejap sangat. Kurang daripada sehari. Hak lain semua darah merah pula. Ataupun darah lebih cair. Jadi hak hitam ni kita anggap dia tidak keluar. Jadi kena kira hak yang cukup, hak kuat dululah. Kita tengok hak yang kuat contohnya merah. Merah tu memang cukup 24 jam. Hak merah tu akan dihukumkan sebagai haid. Maknanya Ustazah, kalau katakan tak cukup 24 jam tau. Katakan tak cukup 24 jam. Okay. Kita katakan keluar pagi tadi pukul 8 sampai pukul 10 je. 2 jam. Bukan. Katakan keluar dah waktu Zuhur. Waktu Zuhur keluar. Maknanya sampai ke waktu asar. Lepas tu katakan waktu asar bersih ada benda. Jadi maknanya dia tak dikira sebagai maknanya kita nak tunggu dulu 24 jam nak tengok keluar. Tak payah. Tak payah tu maksudnya. Kita tengok katakan okey dalam 2-3-4 jam tu okey darah keluar lepas tu tak ada. Maknanya kita kena qada lah solat kita Zuhur. Tak kena lagi dah, kena tunggu dulu sampai 15 hari. Kena tunggu sampai 15 hari. Maknanya bukan tunggu dok semayang. Maksudnya tunggu jangan qada lagi. Sebab mungkin kita tak tahu lagi. Esok mungkin keluar, lusa mungkin keluar yang mencukupi 24 jam. Itu. Jadi kalau kita awal-awal dah qada lalu dah, kan esok lusa keluar yang okey macam saya kata tadi katakan okey ya berhenti dah waktu asar tu lepas tu okey dah Ustazah kata nak tunggu 15 hari tau. Lama juga katakan hari kedua ada. Lepas tu tak boleh ke kita nak mandi dulu. Tak payah mandi wajib lah, teruskan beribadat sebab darah tak cukup lagi 24 jam. Darah tak cukup lagi, maknanya tak perlu mandi wajib. Tapi kita beribadat seperti biasa. Solat, kita puasa kalau bulan puasa. Tapi nasiblah andai kata hari ke-14 keluar semula darah. Darah tu mencukupi 24 jam. Bermakna
hari-hari yang kita tunaikan ibadat kita semuanya terbatal. Ni perlu rekod lah belaka ni tau. Kena rekod. Kena catat. Hari kena rekod. Tu. Nasib lah maksudnya, tapi insya-Allah ibadat-ibadat kita yang kita tunaikan masa tak ada darah tu, tapi akhirnya dihukumkan sebagai haid. Ulama kata insya-Allah dapat pahala ibadat sunat. Tak ada masalah tu, jangan khawatir lah. Cumanya kita kena qada lah kalau puasa. Tu. Okey. Ada lagi nak tanya soalan? Okey, baru ni ada bukan Kamilah ni lah, agaknya Kamilah lain. Ni dia tanya waktu suci dia tak cukup 15 hari. Sedangkan kalau kita ikut pendapat mazhab Syafi'i, suci mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Dia kata boleh tak nak ikut pendapat mazhab lain, iaitu mazhab Hanafi, sebab mazhab Hanafi suci minimum dia 13 hari. Itu dia. Okey, kita tengok suci. Ni. Kita nak kira suci. Okey, hari pertama sehingga hari kelima keluar darah, walaupun hari keempat, hari kelima tu warna keruh dah. Kalau dia berada di hujung-hujung haid dan dalam tempoh 15 hari lagi, dia dihukumkan haid juga. Hari ke-45 tu walaupun keruh. Selagi kita buat syalitan ada di kapas, maksudnya dia dihukumkan sebagai haid. Sekiranya dia keluar dalam tempoh 15 hari. Okay, kalau tengok gambar rajah ni, maksudnya hari ke-6 baru dia suci. Okey, bila hari ke-6 suci dia mesti paling minimum 15 hari. Bermakna hari ke-20 berakhir waktu suci dia. Kita tengok. Hari ke-20 berakhir waktu suci dia. Tiba-tiba hari ke-19, hari ke-20 keluar dah darah. Tempoh minimum suci dia tak cukup lah maksudnya di sini. Boleh tak dia nak ikut mazhab Hanafi? Sebab kalau mazhab Hanafi 13 hari sini suci. Okey. Kalau mazhab Syafi'i apa tindakan dia? Okey, siapa nak jawab ni? Ni masalah istiadah kubra, istiadah sughra ni. Okey, siapa nak jawab ni? Hari ke-19 dia boleh mandi wajib. Dia boleh hukumkan haid ke tak? Hari ke-19. Mana tu, Syakira? Boleh tak hukumkan haid hari ke-19 tu? Hari ke-19 kita tak boleh lagi hukumkan haid untuk mazhab kita lah. Sebabnya tak cukup tempoh suci 15 hari. Jadi kalau 15 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hari 21 kita buat analisis. Maksudnya hari 21, hari yang 19, 20 tu kita ibadat seperti biasa lah. Jadi dah cukup tempoh suci 15 hari, 21 tu kita boleh hukumkan haid. Hari ke-21 kita nak hukumkan haid ni, kita tengok suci kita hari ke-6 ni pukul berapa. Cukup 360 jam. Lepas tu baru dihukumkan sebagai haid. Okey. Kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey. Kalau nak ikut mazhab Hanafi pula. Ada orang kata sebab dah cukup sama ni. Suci dia ni. 13 hari je mungkin dia boleh suci. Boleh tak nak ikut keadaan darah macam ni? Nak ikut mazhab Hanafi. Ustazah kata baru ni kita kena ikut 2 hari. Cukupkan tempoh. Kalau kita nak dia, kita kena curi hari 4 dan 5. Kalau kita nak hukumkan haid 19-20, maknanya kita kena cukupkan 15 hari tempoh suci bermula daripada hari 4 bulan.
Okey. Jadi kalau mazhab Hanafi, kalau dalam keadaan macam ni, sebab mazhab Hanafi memanglah dia suci minimum dia 13 hari. Tetapi darah-darah yang warna keruh dikira sebagai suci. Maksudnya kan, tu mazhab Hanafi. Dia tak kira haid sini. Tapi kalaulah kita ikut di sini mazhab Syafi'i. Maksudnya keruh tu masih lagi haid. Kita mandi pada hari ke-6. Lepas tu kita nak ikut mazhab Hanafi 13 hari suci. Tak boleh. Sebab mazhab Hanafi warna keruh ni dihukumkan sebagai suci dah. Sedangkan saat ni kita tak solat di sini kan. Sebab itu sebaiknya kita curi di sini dah. Sebab dah masa ni kita lepas dah. Maksudnya kita hukum mengikut mazhab kita. Jadi di sini kita kena ikut mazhab kita lah. Kita kena hukumkan 19-20 sebagai istihadah. Itu dia. Kecuali kalau berlaku macam ni. Darah kuat ni. Hari ke-4, 5 ni kuat. Lepas tu suci kita tak cukup. Hari 19 ni, tu dah. Keluar darah dah. Di sini barulah kita boleh ikut pandangan Hanafi. Sebab sokmo-sokmo jadi gini. Tak pernah lagi suci kita cukup 15 hari. Kita pun nak hukumkan di sini haid boleh. Itu je. Kalau dalam gini tak boleh. Kecuali kita kena qada balik hak 4 ni. Sama je lah. Kalau kita qada pun kita kena qada juga. Sininya tak. Baiklah kita bertindak mengikut mazhab kita lah. Hari ke-19-20 ni masih lagi istihadah teruskan. Sebab kalau kita suci, kita nak ikut mazhab Hanafi. Haid kita nak ikut mazhab Syafi'i. Tak boleh. Sebab di situ berlaku masalah talfiq. Talfiq ni bercampur aduk antara mazhab. Tak boleh. Kecuali dalam keadaan macam ni. Ni darah kuat sini. Hak ni kuat juga. Barulah kita boleh ambil pendapat Hanafi suci 13 hari sahaja. Maksudnya darah kuat yang sama tahap untuk sebelum untuk hukumkan haid. Kalau maksudnya yang kedua tu merah. Lepas tu kalau 19 tu hitam, 19 hitam tu macam mana? 19 hitam pun kira ikut mazhab Hanafi boleh lah. Sebab hitam tu memang darah yang paling kuat. Maksudnya memang haid di sini. Hak ni pun haid juga. Kita boleh ikut 13 hari suci mengikut pandangan mazhab Hanafi. Yang boleh. Kuat sahajalah. Yang kuat sahaja. Yang lemah tak boleh lah. Kalau lemah tak boleh lah. Maksudnya bila lemah tu kita kena cukupkan juga. Sebab kalau mazhab Hanafi, lemah dia tak kira sebagai haid dah. Tu. Okey. Faham tak? Tadi Zalia ada tanya tadi kan. Kalau darah kita keluar sikit-sikit je ni, maknanya sikit tu maknanya tak cukup jam lah. Contohnya terdipek tak ada. Kalau kita calik baru ada. Sikit je. Lepas tu kalau tak calik memang tak keluar. Tapi setiap kalau kita contohnya kita calik sekali ada. Lepas tu mungkin 5-6 jam tu kita calik tak ada. Maksudnya gitu. Jadi adakah kita ni boleh beribadat? Kan Zalia tanya gitu dah. Sebab takut salah faham. Ya tak Zalia? Zalia ada kan? Ada. Betul tak Zalia tanya tadi gitu? Betul. Okey. Jadi macam mana kita nak bertindak? Kalau macam ni, contohnya waktu solat. Kita nak solat tu ada. Contohnya kita calik tu ada. Kita tak boleh lah solat. Tapi kita puasa dah. Contohnya, tadi kita puasa seperti biasa. Tengah hari Zuhur tu, kita nak solat. Tengok dipek tak ada. Tapi bila kita calik tu ada. Maksudnya kita tak boleh solat. Tapi kalau kita nak teruskan puasa, boleh. Maksudnya. Sebab kita bimbang, kita rasa macam sayang je nak buka puasa.
kok darah kita tu sampai 15 hari, tak cukup pun 24 jam. Maksudnya gitu. Sebab calik je ada. Jadi kalau macam tu, waktu solat ketika kita calik ada tak solat. Maksudnya kita tak solat, kalaulah sehingga hari ke-15, darah kita tu tak cukup pun 24 jam. Bermakna kesemua yang ada darah-darah tu dihukumkan sebagai istihadah. Kita hanya kena qada solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Manakala ibadat puasa kita sah. Itu dia. Tapi risiko juga. Risikonya apa? Andai kata hari ke-14 dia keluar cukup 24 jam. Sampai hari ke-15. Maksudnya hari ke-16 tak ada dah. Jadi haid kita dihukumkan 15 hari. Bila dihukumkan 15 hari, puasa kita tu terbatal. Kena qada hak kita puasa dah. 13 hari kita puasa. Kena qada balik. Itulah masalahnya. Okay. Boleh dah. Itu andai kata darah itu keluar di permulaan. Di permulaan waktu kemungkinan haid kita. Kita nak bertindak. Kita ada dua pilihan lah dalam puasa tu. Kalau ibadat solat, maknanya tak boleh solat sebab darah itu merupakan manik. Tapi kalaulah kita kata kita tak solat, tiba-tiba darah dalam tempoh 15 hari tu, darah tak cukup 24 jam, kita kena qada hak yang kita tak solat tu ketika ada darah. Itu dia. Itu di permulaan. Kalau di pertengahan, contohnya kita dah mandi wajib hari keempat. Tiba-tiba hari kelima tu pagi tu tak ada. Kita pun mandi wajib, kita pun puasa, solat. Tiba-tiba pukul 3 petang, tengok ada darah. Maksudnya memang darah itu merupakan haid lagi. Maksudnya mandi wajib kita tu terbatal lah. Jadi hak puasa tu boleh berbuka lah sebab hak gini orang tak lah teruskan puasa sebab terbatal dah disebabkan keluar darah. Jadi hak mandi wajib kita tu, hak puasa-puasa kita sebelum tu terbatal. Itu beza dia. Beza darah mula keluar di permulaan dan di selepas kita mandi wajib. Tu. Okey, boleh faham tak? Ustazah. Nak tanya kalau dalam keadaan kita dalam puasa ni kan. Bunyi suara. Bunyi tak bunyi tau? Okey dah. Guna tak dengar saat ni sebabnya bising. Ini Ustazah. Benda apa ni? Contohnya macam situasi masa bulan puasa ni kan. Contohnya biasa di hujung-hujung haid tu dia akan berlaku macam fatrah kan. Dia tak ada, di pad tu tak ada tapi di calik ada. Lepas tu contohnya masa dekat masa sahur tu calik dah sekali. Calik memang ada. Ada pun macam sikit-sikit lah. Saya nak tanya Ustazah, kalau macam kita tengah puasa dah nak calik tak boleh kan? Tapi kita dikhawatiri, kita rasa benda tu macam fatrah lagi. Nak kena Ustazah? Calik ni, maksud calik ni, calik bukan kita masukkan jari kita. Sebenarnya calik tang kita ni, kita duduk bertinggung. Kita just letak kapas, tekan sikit je. Bukan kita masukkan ke dalam. Maksudnya kita duduk dalam keadaan mencakung, kita gunakan tisu ataupun kapas. Sebab dia yang zahir je tu. Kalau ada darah, adalah maksudnya di situ. Gitu je cara kita caliknya. Kita tak semestinya kena masuk korek dalam. Cumanya kapas masuk ke dalam tu. Tak perlu. Cumanya apabila kita nak pastikan darah tak melekat, kita nak mandi wajib dah contohnya. Masa kita nak mandi wajib tu, kita tambuh darah-darah yang kering tu ada di tepi-tepi. Itu baru kita boleh gerudi-gerudi tu. Itu maksudnya. Tapi kalau kita nak calik sebenarnya,
kita duduk kadang tinggung tu atau mencakung, tekan je sikit. Kita calik. Kalau tak ada lah. Maksudnya tu cara calik tang sebenarnya. Bukan kita kena masukkan dalam tau. Okay, kan salah. Saya lah ni kadang jolok jugalah dengan putih kapas tu. Kalau kita nak mandi wajib baru kita jolok gitu sebab kita bimbang darah-darah yang hak ada dulu-dulu pernah keluar tu dia kering kan. Kering di tepi-tepi. Itu baru kita boleh bersihkan. Tapi sebenarnya kalau kita nak cek ada ke tak ada, gitu je cara dia. Gitu. Tak ada tu tak ada lah. Kira berhenti lah tu. Kalau tak ada lah maksudnya. Gitu. Sebab darah haid ni maknanya dia mengalir. Dia mengalir keluar. Maksudnya kalau ada lagi darah keluar tu maksudnya kita boleh rasa di situ. Ada lekat carik tang. Kalau dia berhenti dah, mungkin tak ada lah. Tu. Okey, ada lagi nak tanya ni. Kalau tak kita teruskan untuk tajuk hari ni deh. Okey, untuk hari ini contohnya 4 hari keluar darah merah. Bermula hari kelima keluar darah yang lebih lemah, iaitu warna coklat. Besar sikit boleh. Tak apa nampak. Tak apa nampak ke? Tak apa nampak. Nak besar kan dah reti pula Dai. Sebab dia 30 hari dia jadi macam kecil. Orang lain nampak kan orang lain? Orang lain? Nampak. Nampak? Jelas? Okey, nu khabar dah. 4 hari ni warna merah. Hari kelima sehingga hari ke-10 iaitu 6 hari darah warna coklat. Coklat ni dia lebih lemah daripada merah. Lepas tu bermula hari ke-11 sehingga hari ke-16 ni warna kuning. Jadi macam mana kita nak bertindak? Apa langkah yang perlu kita lakukan? Mungkin kita boleh cerita daripada awal keluar sehinggalah hari ke-16 tu. Siapa nak cerita? Ni kita tengok selesai dah ni. Selesai dah darah sehingga 16 hari. Tapi dalam tempoh sehingga 15 hari tu, macam mana kita nak bertindak? Dah cerita dah? Hari 16 kira buat analisis ni kira istihadah kubra lah. Okay. Istihadah kubra. So kita tengok sini ada 3 tahap darah. Ada 3 tahap darah. Jadi kita boleh gabung 2 lah. Kita boleh gabung 2. Jadi kira 1 hingga 10 tu head dia lah. Lain tu kira darah istihadah. Okey, kena kodok berapa hari? Kena kodok, okey, mana 10 6 hari. 6 hari kodok. 5 hari lah dah. Hari ke-16 tu memang ready dah. 16 dah. Ready dah. 5 hari kena. Okey. Itu dia. Kalau ada 3 tahap, maksudnya kita boleh gabung 2 dengan syarat memenuhi syarat gabungan tu. Kena ingatlah syarat gabungan mana dah? Syarat gabungan. Syarat gabungan apa dia cukup 24 jam. Lepas tu darah apa dia ikut tahap lah darah tu. Darah tu ikut tahap. Maknanya ada hitam dulu ke merah ni. Kalau tak macam tadi kan ada darah keruh dulu ni. Lepas tu tak ikut tahap lah. Lepas tu selagi maknanya lebih pada 15 hari ya. Rasa macam kecapur je dah syarat tamis dengan syarat gabungan. Kita tak ingat tadi. Capur sayang dah. Capur je syarat tamis dengan syarat gabungan. Ingat Mbak Molek, syarat tamis pun ada 3 juga.
Syarat gabungan pun ada 3 juga. Tapi mungkin dah ada masuk serua. Hak tamyiz masuk gabung. Okey, kalau syarat gabungan yang pertamanya bila kita nak gabung tu mesti gabungan itu tidak melebihi 15 hari. Contohnya Pak merah 6 coklat. Bolehlah sebab tak melebihi 15 hari. Okey, syarat pertama lulus. Okey, syarat yang kedua pula mesti darah kuat keluar dulu. Jadi antara warna coklat dengan warna merah yang kuat, maksudnya merah keluar dulu, okey, beres. Cukup syarat kedua. Syarat ketiga benda. Syarat ketiga mesti darah Darah lemah. Okey, darah lemah tidak boleh menengahi antara darah kuat dan darah sederhana. Di sini berlaku tak gitu? Menengahi tak? Tak. Jadi cukup ketiga-tiga syarat itu. Maksudnya boleh gabung. Boleh gabung dengan apa? Iaitu darah merah dengan darah coklat. 10 hari lah haid kita. Tu dia. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau darah lemah kuning ni keluar berterusan, tetap dihukumkan sebagai istihadah. Contohnya hari ke-17 tu ada lagi darah kuning, ada lagi darah tapi warna kuning dah. Tetap dihukumkan sebagai istihadah. Walaupun berbulan, bertahun, tetap dihukumkan istihadah lagi. Tak ada lagi haid ni. Dengan syarat keluar darah yang lebih kuat daripada warna kuning. Yang mana kuning tu memang lebih dah 15 hari. Baru boleh dihukumkan haid untuk pusingan kedua. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, tempoh suci sekurang-kurang suci dia 15 hari iaitu akan berakhir pada hari ke-25. Ya dah? Berakhir pada hari ke-25. Kalaulah sampai ke-20 tu masih darah kuning, tetap dihukumkan sebagai istihadah lagi. Sama ada mari pula warna yang lebih kuat pun, tetap dihukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab tempoh suci dah cukup lagi 15 hari. Sebab tempoh suci dia berakhir pada hari ke-25. Tu dia. Okey. Kalau darah kuat, kalau darah pula, tubik pula. Tubik pula darah yang lebih kuat. Jadi hak merah ini akan dihukumkan haid untuk pusingan kedua. Sebab suci dah cukup 15 hari. Okey. Ada tak orang mengalami masalah macam ni? Keluar gini. Ada tak? Okay. Kalau ada, ginilah cara menyelesaikan. Tadi kita sebut tadi, kalaulah contohnya hari ke-26 ni, dia tak keluar merah. Dia kena darah yang lebih kuat daripada hak merah ni. Contohnya hari 25 tu hitam ke ataupun merah, tetap dihukumkan sebagai haid untuk pusingan baharu. Tapi kalaulah darah yang lebih lemah daripada itu, maksudnya dia akan dihukumkan sebagai istihadah. Okey. Mana? Jana Ustazah dihukum istihadah kalau macam 26 tu keluar darah lemah jadi istihadah. Istihadah lagi. Maknanya kalau darah yang lebih lemah daripada warna merah. Contohnya coklat ataupun ni warna apa? Warna kuning. Tetap dikira istihadah. Okey. Kalau 26 tu keluar darah paling lemah lah ke 26, 27 tu. Warna keruh. Warna keruh
Kira haid yang baru ke istihadah yang pertama? Istihadah lagi. Dia nak mesti warna yang sama ataupun lebih kuat daripada warna merah ni. Hitam ke, itu 26. Tapi kalaulah contohnya hari ke-26 ni sama lagi dengan warna coklat ni. Tetap dikira istihadah lagi. Okey, faham tak tu? Tetap dikira sebagai istihadah lagi. Tapi andai kata hari ke-26 ni warna contohnya warna kuning. Tapi hari ke-27 ni warna coklat. Hari ke-27 ni dah bertukar menjadi haid untuk pusingan baharu. Okey. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Kalau gini, macam mana nak hukumkan? Hak gambar Raja 2. Sama lah, ya tak? Ada nak cerita. Tindakan dia sama, hari ke-16 boleh mandi wajib dan hukumkan haid 10 hari. Boleh gabung. Kalau darah keruh pula ni, hari 21 dah keruh sehinggalah berbulan-bulan, tetap dihukumkan sebagai istihadah. Gini. Apa nak terang? Hari ke-16 warna lain. Apa nak cerita ni? Salma ada kan hari ni? Ada. Boleh tak nak cerita apa ada langkah ataupun tindakan kita apabila darah keluar pada hari ke-16 tu darah yang lebih kuat daripada sebelumnya. Boleh tak cerita? Yang ni memang saya tak pasti sebab hari tu pergi masuk kelas pertama je. So saya tak tahu nak buat macam mana. Pernah tak berlaku begini? Yang saya punya dulu dia datang 7 hari. Lepas tu dah tak ada. Hari ke-11 macam tu dia jadi darah balik. Lepas tu tak ada, dia jadi gitu. Tapi warna merah lah. Dia tak ada warna coklat-coklat. Warna sama? Ke. Warna sama? Warna sama. Maksudnya cuma dia punya tu sikit je lah. Cuma tak merah. Tapi selepas 15 hari tu masih ada darah? Dia mula-mula normal je. Dia datang sebab period saya 7 hari. Saya datang 7 hari. Seminggu lepas tu suci, tak ada darah, tak ada apa. And then dia datang balik sikit sampai ke hari 15 tu dia hilang balik. Lepas tu balik dia jadi seminggu gitu. Lepas tu Salma bertindak macam mana? Hari tu rasa sebab saya baca-baca buku lah. Dia kata period kita normal sampai 15. So sampai 15 tu saya kira macam okay, sampai 15 aku period. Yang lepas 15 keluar darah tu consider tak period lah. Saya kira tu darah istihadah lah. Lama jugalah dekat 2 bulan jadi gitu. Lepas tu tidak ada kodok-kodok lah solat? Yang lepas 15 hari tu saya kodok lah sebab saya tanya, saya baca dekat website lah macam mana nak buat kan. So saya kodok lah yang lepas 15 hari tu. Sampai saya kena ambil ubat darah, berhenti darah. Maksudnya sebelum ni kodok tak? Sebelum 15 hari ni kodok tak? Yang tu taklah sebab saya suci kan time tu. Saya fikir maksudnya gitu lah tu. Maksudnya apa ni? Hak yang ada darah pada hari sebelum 15 ni tak qada. Sebab yang tu saya dah solat dah time tu. Mungkin hari hak yang tak ada darah. Tapi mungkin hari ke-11 ada balik kan? Hari ke-11 ada balik tu solat tak masa ni? Hari ke-11 tu. Yang tu tak solat sebab dia macam darah lagi kan. Sebab dia dalam mesti dari
kita punya period paling maksimum 15 hari, betul? Yang tu yang saya faham lah. So daripada hari pertama sampai hari ke-15 tu dia ada tak ada. So masa yang betul-betul suci 7 hari tu saya solat macam biasalah. Contoh kata hari ke 15 ke 16 tu dia darah balik. Hari ke-15 tu saya tak solat lagi lah. Hari ke-16 tu saya solat sebab dia dah habis 15 hari. So lebih exceed 16 hari tu kira saya fikir tu istihadah lah. Walaupun darah dia merah. Tapi qada dak hak ni, hak yang tak solat hari ke-11 ni mungkin qada dak? Yang tu tak lah kot sebab saya fikir benda tu stay dalam haid lagi, stay dalam 15 hari. Mungkin itulah yang Kak Nur nak tanya tu. Maknanya kalaulah Salmah tak qada, tak pernah qada, sebenarnya kena qada. Sebenarnya kena qada. Oh, tu tak consider period darah haid ke? Okey, mari kita cerita ni. Okey, kita cerita balik. Okey, kita ambil jap. Hari pertama keluar darah apa? Warna merah jugalah. Berapa hari? 7 hari. Normal ni 7 hari lah. Hari ke-8 ni berhenti? Hari ke-8 sampai hari kira 7 hari lepas period tu dia berhenti. Lepas tu dia datang balik darah. Okey, kita tengok ni. Lepas tu dia mari pula mungkin hari ke-15 itulah. Hari ke-15 dia lagi 7 hari. Tapi dia darah dia merah cuma sikit-sikit lah, tak banyak, tak heavy macam yang first period tu. Okey, dia makin cerah lah. Dia dah makin cerah. Okey, mungkin di sini pun ada kan, di sini pun ada macam tu. Lepas tu lepas yang kali kedua ni baru dia akan jadi macam coklat sikit. Lepas tu last sekali macam kuning. Okey, ingatkan dah habis, lepas tu datang balik merah. Dia jadi gitu. Saya tak tahulah kenapa. Okey, kita tengok macam ni. Ni contoh kan. Kalau berlaku macam ni, memang hari ke-16 ni betul dah. Mandi wajib, Salmah mandi wajib, okey. Bila Salmah kata hari ke-15 ni mungkin hari dah yang semakin cair tapi tetap warna merah. Cuma ada kan? Okey. Okey, jadi sepatutnya period Salmah bukan 15 hari. Tak. 7 hari sahaja. Okey. 7 hari, jadi yang mandi wajib pada hari ke-8 ini terpakai. Yang Salmah mandi wajib pada hari ini terpakai sebab bermula hari ke-8 sehinggalah hari ke-16 ni memang dihukumkan sebagai istihadah. Tetapi ada hari-hari yang keluar darah pada hari ke-15 ataupun mungkin hari ke-12 keluar darah. Salmah dah solat kan? Jadi apabila dah tak solat dan kita telah hukumkan ketika ini istihadah, maksudnya kena qada balik. Hari yang ada darah. Hari kita tak solat yang ada darah. Maksudnya kena qada. Dan bermula hari ke-15 ni kita teruskan solat seperti biasa walaupun ada darah kerana ia dihukumkan sebagai istihadah. Itu. Okey. Maksudnya yang first 7 hari tu normal lah. Yang hari ke-8 saya dah mandi wajib. Sampai ke hari 14 tu kira saya suci lah, mandi wajib dah semua settle, saya solat semua. Hari ke-15 tu kira istihadah lah. Hari ke-15 istihadah, sepatut hari ke-16 ni tak perlu mandi wajib dah. Tapi mungkin mandi wajib dah pula. Tak apalah kalau mandi pun tak ada masalah. Sebabnya sepatutnya dah terpakai mandi wajib pada hari ke-8. Cumanya kena qada solat yang tertinggal ketika ada darah ni. Faham. Okey. Gitu. Sebab kita bimbang takut kita tertinggal ibadat dalam waktu istihadah ni yang kita sedang perbincangkan ni.
Jadi bila berlaku macam ni, dia termasuk dalam kategori istihadah kubra. Bila termasuk dalam kategori istihadah kubra, kita tak boleh hukumkan mengikut kaedah takwim. Kaedah takwim ni hanya relevan untuk kita amalkan ketika darah tidak melebihi 15 hari sahaja. Tapi bila berlaku istihadah kubra, dia kena guna kaedah tamyiz ataupun kaedah adat. Tu. Bila guna kaedah tamyiz, hanya darah kuat sahaja dihukumkan sebagai haid. Maknanya kalau 7 hari sahaja darah kuat, 7 hari sahaja dihukumkan sebagai haid. Yang lain-lain ni dihukumkan sebagai istihadah. Tapi kemungkinan dalam perjalanan yang ada darah kita tak solat. Ya tak? Sebab kita ingatkan mungkinlah darah itu berhenti sebelum berlalunya 15 hari. Jadi tiba-tiba berlaku macam ni. Bila berlaku macam ni, sebenarnya haid kita 7 hari dihukumkan berdasarkan kaedah tamyiz. Jadi kita kena qada lah solat-solat yang kita tak tunaikan. Itu dia. Okey, nah kita kembali kepada yang tadi ni. Macam mana nak bertindak nak berhenti dah ni? Pukul 11 dah, 11 lebih. Bagi contoh lagi. Okey, dah sambung. Okey, dah boleh tengok dah? Ni. Mana? Ni. Kat mana masalah ni? Hek dia sehari je lah. Pak Itang tu. Hari je ni. Dah hari ke-15, hari ke-16 mandi wajib ke tak? Apa dia? Hari ke-16. Hari ke-16 tu boleh mandi wajib tak? Kena lah. Tapi bukan Itang tu dikira haid ke? Kan? Hitam tu akan ataupun kemungkinan akan dihukumkan sebagai haid. Bila akan dihukumkan sebagai haid, maksudnya kita tak boleh mandi wajib pada hari ke-16. Apa yang kita kena buat? Kita kena tunggu darah hitam berhenti. Kalaulah dia keluar, dia berhenti sehingga 30. 31 tu dah clear, bersih. Maksudnya kita boleh hukumkan haid 15 hari. Ya tak? Okey, kalau lebih pula kalau tak berhenti? Guna kuat. Guna Syakira? Kalau berhenti adat pula lah. Guna adat pula. Itu dia. Adat tu kembali kepada adat haid masing-masing. Okay, adat haid masing-masing. Cuba kita tengok contoh. Contoh adat haid kita bulan lepas 3 hari, bulan suci 20 hari. Macam mana nak bertindak? Kalau lah hari ke-31 tu ada darah. Berapa hari nak kena qada, kena cerita. Hari ke-31 tu memang kena mandi wajib. Tapi kita, berapa hari haid kita, berapa hari istihadah kita, apa yang perlu kita lakukan. Mungkin ada ibadat-ibadat yang kita kena qada. Tu. Jadi macam mana last berapa hari tadi? Last berapa hari yang Ustazah kata tadi? 31 ada lagi darah. Maksudnya hari ke-31 tu kita kena mandi wajib dan kita hukumkan haid kita. Contoh haid bulan lepas kita 3 hari. Lepas tu suci pula 20 hari. Lepas tu cuba cerita. Istihadah kita berapa hari, apa tindakan kita seterusnya bermula hari ke-31. Okey. Maknanya kalau selepas pada 31 tu makna pada bulan tu kita kira haid dia 3 hari je lah. Kita kira haid dia 3 hari. Maknanya lepas tu
Lepas tu tengok pula suci. Tengok pula suci 20 hari. Lepas tu yang selebih lagi tu dia kira haid pusing yang kedua. Ke macam mana? Bila berapa hari bulan bermula haid pusingan kedua? Oh, ya. Okay, kita kira sekejap Sekejap. 1, 2, 3. Pusingan kedua dia kira sekejap. Pak sampai kalau kita ikut air bulan lah ikut air bulan Pak sampai 20 apa? 24. Pak sampai 24. Pak sampai 24 tu kira hari suci dia. 25 dah. 23 lah, 20 hari je. 20 hari. Jadi 24 sampai 31 tu kira 24 sampai 31 tu kira pusingan kedua punya haid pula lah. Okey, haid dia 3 hari sahaja. 3 hari. 3 hari bermakna 24 hingga 27. 24 hingga tu 24, 25, 26. 24, 25, 26 haid dia. Ya. Bermula 27 istihadah dia pula. Okey. Orang lain faham ke tak? Orang lain faham tak ni? Faham? Itu cara kira dia. Jadi kalau kita tengok kalau adat, kita ambil adat maksudnya 1 hingga 3 ni dihukumkan haid. Okey, 4 sehingga 23 istihadah, 24 sehingga 27 haid, 28 sehingga 1 hari bulan ni istihadah. Berapa hari keseluruhan kita kena qada? Dah sebab kita dah solat dah sampai 30 hari dah solat. Kita kena qada berapa hari? Pak bulan sampai 24 tu tau. 4 sampai 24. 24 tau. 20 hari ke? 20 hari. Lepas tu, hak 27 tu? 27, 28, 29, 30. 27 sampai 30 tu. Belakang tu ada lagi. Belakang tu ada lagi. 27 ke 30 tu. Sampai 30. 28 sampai 30. Kodok ni. 20. Ustazah, jadi mana ni? Ustazah, bila mana berlaku gini, kita haid pun kita kena ambil hukum adat. Tempoh suci pun kita kena ambil adat juga ke? Ya, sebab dalam keadaan darah macam ni. Sebab darah dalam keadaan macam ni. Tapi kalaulah contohnya di tengah-tengah hitamnya ada merah, lain cerita dia. Kena tengok molek. Lain pula tindakan dia ataupun lain pula hukum dia. Cuma kita bawa contoh andai kata bermula hari ke-16 ni darah hitam. Darah yang lebih kuat daripada sebelum. Sebab itu kita kena mahir sangat mengira ni. Sebab satu hari warna lain dah lain kira dia. Tapi apalah kita ni contoh macam ni. Kita kena faham lah. Contoh macam ni kita kita dihukumkan haid 3 hari bermula hari 1 hingga 3 sekali. Lepas tu bermula hari ke-24, 25, 26. Ini dihukumkan haid. Bermakna hak lain-lain ni dihukumkan sebagai istihadah kena qada. Iaitu 24 hari kena qada solat. Tu dah 24 hari dah. Betul lah. Sebab tu 6 hari. Haid pusingan pertama dengan haid pusingan kedua sebab dalam cycle yang sama. Jadi maknanya ialah haid pusingan pertama dengan kedua dalam cycle yang sama. Jadi maknanya hok lebih tu kira kena qada kan.
Kena qada lah. Okey. Jadi bermula hari ke-1 Mei ni, kita kena kira tadilah bermula hari ke-27, kalau darah yang sama jugalah, hitam juga. Kena cukupkan 20 hari istihadah. Tapi kalau keluar lain dah, lain pula kira dia. Ini bagi keadaan yang muqtadah macam kita. Tapi golongan muqtadaah ni, haid dia sehari sahaja. 29 hari suci. Maksudnya dia kena qada di sini. Dia tak boleh mandi wajib pada hari 31. Ni golongan muqtadaah. Dia kena mandi wajib hari ke-32. Tu lain sikit. Okey. Yeah. Salmah ingat tak golongan muqtadaah tu macam mana? Tak ingat Ustazah. Tak ingat. Muqtadaah ni maknanya orang yang mula-mula kedatangan haid. Bila dia mula-mula kedatangan haid, tiba-tiba haid dia jadi macam ni. Maksudnya bila jadi macam ni, cara kira dia tak sama dengan macam kita. Kita ni dah ada adat haid. Dia orang tak ada lagi adat. Dia nak rujuk adat mana? Jadi ulama kata haid dia dihukumkan sehari sahaja. Suci dia 29 hari. Sedangkan dia sehingga 31 ni dia berkira-kira dah. Sebab tak semayang sampai 31 dia ni. Tapi golongan ni 31 ni tidak boleh mandi wajib. Sebab 31 ni dihukumkan haid semula untuk pusingan baharu. Sebab haid dia untuk bulan April ni sehari sahaja. 29 hari lagi istihadah. 1 Mei haid. 2 Mei dihukumkan istihadah. Kalau dah darah hitam tak keluar lagi sehinggalah hari ke-60, maksudnya 29 hari dia akan mengalami istihadah. Jadi hari 32 ni dia mandi wajib, teruskanlah. Terus dah solat apa sebab taklah perlu dia nak ikut dah. Dak kena kena tunggu dulu darah tidak. Sebab dia dah ada adat, dia boleh bertindak macam tu je. Maksudnya daklah nanti dia kena qada banyak-banyak, capur hak ni 29 hari ni kena qada. Banyak ke tak? Banyak tu. Tu. Tapi muqtadaah ni dia tak selamanya muqtadaah dah. Dia maknanya bila dah ada adat haid dia kena ikut dengan Jelah maksudnya hari ketiga, hari 2 Mei ni dah dia jadi muqtadah. Dia dah ada adat dah. Adat dia sehari lah sini. Tu. Okey. Kalaulah bulan Mei ni contohnya darah dia dak sapalah, dak hitam ni maknanya berhenti dah darah hitam, mungkin 3 hari je darah hitam. Lepas tu warna merah pula dan keluar pula tak lebih 15 hari. Maknanya dia dah ada adat yang baru pula lah sini. Tu. Sebab dah lebih 15 hari, maknanya contohnya 7 hari je keluar, 2 hari je hitam, 5 hari merah. Lepas tu berhenti. Maksudnya ni adat baru dia pula. Okey. Nak? Kan nak sambung lagi ni? Nak sambung lagi ke? Tanya audiens tanya audiens lain pula. Ada tak nak tanya-tanya soalan ke, mungkin ada permasalahan yang rasa nak tanya? Boleh je tanya. Tak ada dah. Zalia nak tanya tak? Dengar tak? Dengar dah. Kalau macam saya pernah alami dari form 4 sampai umur 19, saya punya period tu keluar tak berhenti. Tak berhenti setiap hari? Bermakna bertahun-tahun lah? Boleh kata gitulah, tapi macam dalam bertahun-tahun tu boleh kata seminggu je darah dok keluar, lepas tu dia pun keluar balik. Okey. Maksudnya kalau terjadi macam tu, kita kena tengok balik. Kemungkinan masa berhenti tu dah bermula suci.
dah bermula suci. Maksudnya hari yang keluar darah itu bermula period baru. Ataupun kemungkinan masa berhenti darah itu dah dikira haid lagi. Sebab hari tu kita pernah bincang juga. Waktu nakak ini kemungkinan dia boleh dihukumkan sebagai haid dan kemungkinan boleh dihukumkan sebagai istihadah. Dan ingat tak dah hari tu? Rasa baru lagi mungkin siri ke-13 gitu tak tahu. Ya. Sebab waktu nakak itu dia kemungkinan akan jadi haid. Disebabkan dia ikut darah yang sebelum. Tapi kemungkinan waktu nakak itu dia tak boleh jadi haid. Dia kena gabungkan dengan darah selepas yang lebih lemah. Tu. Jadi kita kalaulah nak kira semula, kita kena ada catatan tu. Catatan tu kemungkinan warna darah ataupun kalau kita tak ambuh warna tu kita sebut darah lemah, darah kuat pun tak apa dah. Siapa tanya ni? Adila ke tanya? Zalia. Zalia kan? Oh, Zalia tanya. Oh, sebab kita pernah bincang ni. Contoh, kita buat contoh gini dah. Buat contoh masalah. Tahu apa kalau 10 tahun tu kalau perlu kodok banyak orang tu. Kalau ada yang dia kena kira semula sebenarnya. Puasa ke semayang ke. Lah semayang kita tu mungkin ada yang kena kodok. Nanti nak gini ke? Cuba sikit masalah dia tu. Kita try buat dah. Okey, cuba tengok. Kita tengok 2-3 bulan ni je lah. Kita tengok okey. Bermula kita tengok mungkin 3 bulan je lah kita tengok contoh. Hari pertama sehingga 7 ni memang ada darah. Lepas tu berhenti sebab dia setahap je ke darah ni? Ke banyak tahap juga, Zalia? Saja, dia merah pekat je. Merah pekat saja, sewarna je? Okey, kalau kita tengok sewarna, contohnya gini lah. 7 hari keluar, lepas tu dia berhenti, mungkin berhenti sini, lepas tu mari pula, berhenti, mari pula, berhenti. Kita kena kira di sini. Tapi sebenarnya tak tepat lah ni sebab kita kena tengok darah hak sebelum lagi. Dia kena bermula hak darah jadi gini. Kalaulah contohnya 4 tahun, 5 tahun dah. Kita ingat masa tu kita bulan berapa? Mungkin kalau kita belajar lagi, umur 19 ke masa tu? Mula-mula jadi 3 tahun 4. Oh, 3 tahun. Dan ni sekarang ni? Sekarang ni umur 21. Start tahun lepas tu dah normal dah. Tapi kena ada lah mungkin kodok lah tu kan. Jadi kalau lah pertama kali contohnya dia mari gini ataupun kalau mari berterusan ni kena tengok itulah okeylah kita tengok contoh gini lah. Kalau gini yang pertama sampai 15 ni kita kena tentukan haid kita berapa hari. Kalau berdasarkan gambar rajah, kalau sewarna kena ikut adat sebelum. Kalau adat sebelum contohnya 7 hari. Maksudnya bulan ni 7 hari lah. Tapi kalau 10
10 lah. Ikut hak bulan terakhir yang tidak istihadah. Maksudnya gitu. Okay, jadi apabila haid kita telah ditentukan, kita tengok pula suci kita sebelum. Contohnya suci kita sebelum tu 18 hari. Maksudnya bulan ni samalah. Walaupun darah keluar macam ni, tapi kita tetap hukumkan sama adat haid bulan lepas. Kalau kita kata 7 mungkin sama je, tapi kita kata 10 lah. 10 hari. Jadi bulan ni 10 hari. Bermakna kalau dulu memang kita mandi. Awak hukum macam mana Zalia? Sebab hukumkan haid 15 hari ke? Sebab saya biasa benda jadi gini kan. Saya tanya Ustazah. Lepas tu dia cakap ikut hukum tu lah 15 hari period 15 hari suci. Okey. Jadi mungkin senang sikit kalau nak kira gitu sebab hari ke-16 memang mandi wajib. Ya tak? Bila mandi wajib hari ke-16, betul lah tindakan kita mandi wajib. Cumanya kita kena qada solat sahaja. Solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah. Masa dalam perjalanan ni. Mungkin 2 hari dalam sebulan tu 2 hari kita kena qada. Tapi kalau darah tu mari terik, maksudnya haid kita dihukumkan 10 hari, maksudnya kita kena qada 5 hari. Jadi kena tengok molek, kena kalau ada catatan, mungkin walaupun catatan yang tidak sempurna, kita boleh selesaikan insya-Allah. Itu cara dia. Sebab kita dah mandi setiap kali hari ke-16, mungkin mudah sikitlah kita nak hukumkan. Okey, jadi hak ni kita kena qada, hak yang hari-hari ada darah yang kita tidak tunaikan. Okey, bermula hari ke-16, kita teruskan solat dan kita tengok adat haid bulan lepas. Hak yang terakhir sebelum berlaku istihadah. Mungkin istihadah kita 16 hari ke 17 hari ke terpulang lah. Tu tengok adat masing-masing. Kena kira pula. Bermula 11 sehingga 16 baru 6 hari. 17, 18 kena cukupkan waktu istihadah kita. Lepas istihadah kita, contohnya tak ada darah ni. Contohnya macam ni lah. Kita sepatutnya suci kita bulan lepas 18 hari. Tapi darah kita ketika ni je ada. Maksudnya ni dikira juga. 18 hari contohnya istihadah kita. Tapi lepas 18 hari ni tak ada darah. Dikira suci sekarang ni. Dikira suci. Tak kan kita nak kata haid. Sebab tak ada darah kan. Okey, suci. Habis dah tempoh yang hak suci kita tadi tu. Mungkin hak tak ada darah ni 20 hari. Tak ada masalah. Hak ada darah ni pula dihukumkan sebagai haid. Haid baru pula. Hak bulan lain. Pusingan lain. Sama. 10 hari juga. Sebab kita dah ada adat haid bulan ni. 10 hari kena kira gitu. 10 hari. Kalau darah gini lah maknanya mari. Tapi kalau kita kira hak bulan ni, start pada hak ni akan dikira haid. Dia tak lebih 15 hari. Maksudnya 15 hak ada haid dalam tempoh ni saja dikira sebagai haid. Itu maknanya cara kita nak kira tu kena betul lah. Sebab kemungkinan bulan ni tak berlaku istihadah. Sebab bermula 1 hari bulan ni, darah sebenarnya dah berhenti sebelum berlalu 15 hari. Mungkin dia mari sampai 13, tapi 14, 15 tak ada darah. 16, 17 tak ada darah, tapi 20 ada darah. 20 ada darah ni, hak ni bukan istihadah kubra, dia istihadah sughra sahaja. Maknanya kalau dah Zalia ada tak catatan sehingga sekarang? Ada tak catatan tu? Tak ada dah Ustazah sebab lepas pada normal tu dia macam tahulah. Tapi sepatutnya kalau awak nak rasa kalaulah kita nak tenang, kita nak baiki ibadat kita, kena ingat balik. Kena ingat balik, cuba ambil catatan tu balik, kira balik.
berapa hari sebenarnya kita perlu qada. Sebab kita kena qada tu, sebab itu merupakan ibadat yang wajib. Sebab kita bimbang macam ni, bila kita dah meningkat usia nanti, kita belajar, kita dah tahu banyak, kita rasa Allah hari tu pernah kita berlaku gini. Masa tu baru kita nak qada. Jadi kemungkinan menjadi terbeban sangat-sangat. Jadi dalam masa yang muda ni, cuba kita carilah solusi dia untuk kita qada balik. Sebab kita bimbang apabila usia kita dah meningkat, masa itu timbul kesedaran kita berasa semula nak qada, mungkin terbeban lah. Sebabnya ibadat solat pun kita kata nak qada sehari pun memang sukar lah. Kita kata gitu. Ya tak? Payah. Apatah lagi apabila kita dah berusia. Tu. Kalau bolehnya cuba ingat juga. Cuba selesaikan. Hari tu Ustazah lagi awal lepas dah 21 dah tak? Ada tak yang rasanya kenal pasti kawan-kawan ke pernah berlaku macam ni? Ada tak Zalia? Saya seorang je gini. Ya. Tapi itulah. Dah sekarang ni kerja ke? Study. Study lagi? Jadi gitulah, kalau nak suruh Ustazah selesaikan, cuba buat macam gini, gambar rajah ni, tanda pangkah dah apa? Tanda pangkah je. Ataupun kalau nak buat gini dah apa juga, tanda merah-merah, tanda pangkah. Sebab darah sewarna kan, tak ada masalah tanda pangkah pun. Tapi Ustazah nak gini lah. Maknanya bermula ni tahun 2018 contohnya. Januari. Buat gambar rajah macam ni, tanda tempat ada darah. Gitu. Boleh? Kayaknya saya kena tanda semualah kan, sebab darah saya tak berhenti kan. Kalau sebulan tak ada darah, kira sebulan lah. Macam tandalah, maksudnya kalau ada hak yang tak ada tu tinggal kosong, hak lain tu tanda je, pakar gitu je. Tapi kena buat molek lah, maksudnya 2018 Januari, Februari, Mac sampai setahun, 2020 pula sampai setahun, hak ada darah tu tanda je, pakar, hak tak ada tinggal. Boleh? InsyaAllah boleh. Itu je. Share je dengan Ustazah. Okay. Okay. Lewat dah kita ni dah ke mana? Sejam setengah. Takut banyak-banyak. Kalau ada soalan tak ada masalah, boleh je tanya. Tak ada dah soalan. Rasanya kita berhenti di sini dululah, ya tak? Boleh. Alah, semoga perkongsian kita ini memberi ramah tak ada ni. Ramah tak ada, bonda-bonda tak ada ni. Pak mana? Bonda tak ada juga, adik bonda pun tak ada, Fatimah. Ramah tak ada hari ni. Tak apalah, mungkin ada masalah. Ada kerja kot. Yalah. Okeylah, semoga setiap perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita. Jika kita tersilap menghukumkan haid dan istihadah hak yang lepas-lepas tu, kalau bolehnya cuba cari solusi lah untuk kita qada balik. Sebab sekarang ni kalau geng-geng pencing kita ni ramai sangat berkongsi cerita. Dia kena qada setiap hari, ya tak? Jadi kita bimbang berlaku macam tu lah kepada generasi baru ni. Dan kalau bolehnya cuba sampaikanlah kepada mereka supaya belajarlah bab ni. Bab ni walaupun tak terjadi lagi sekarang ni, kemungkinan berlaku juga di usia-usia yang semakin meningkat ini, terutamanya apabila berlaku
menghampiri waktu menopause. Ya, orang ramai sangat jadi. Ataupun kemungkinan pemakanan macam-macam lah tu faktor-faktor dia ramai sekarang ni. Kita setiap hari tu ada saja orang tanya soalan ya Allah. Ada kesian sangat. Begitulah. Jadi kita berhenti di sini dulu. Kami sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.